Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinabiyil karim wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatidzah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sedalam-dalam setinggi-tinggi sebanyaknya puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah taala pada kita. Ya, maka pada hari ini di permulaan hari kita di 29 Zulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya dia pilih kita lagi. Dia pilih kita lagi daripada kalangan hambanya, dijadikan kita sebagai hambanya yang taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di permulaan pagi ini Allah taala pilih kita lagi, dijadikan kita sebagai hambanya yang sanggup buat satu pengorbanan yang tak semua daripada kalangan hambanya yang beriman kepadanya sama kalimah la ilaha illallah, tak semua hari ini sanggup buat pengorbanan. Korban apa? Tinggalkan rumah seketika
belajar menuju ke salah satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita kembali ke tempat kita sana dengan keadaan mudah ke susah, inilah jalan dia. Jadi pengorbanan inilah sebenarnya yang Allah tunggu-tunggu. Sebab hari ini tuan-tuan kita datang ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tanda kita menyukakan Allah. Bagaimana sukanya Allah yang lepas pun kita dah dengar hadisnya. Allah suka kita datang ni kemari, sukanya itu lebih suka berbanding dengan satu orang keluarga yang ahli keluarganya hilang kemudian kembali. Hilang lama tak balik-balik, tiba-tiba balik. Bagaimana gembira keluarga itu? Begitu Allah lebih suka lagi kita datang hari ini berbanding keluarga yang hilang kembali, tuan rumah tidak rasa gembira. Jadi hari ini tuan-tuan kasih di Allah Taala, ini satu pengorbanan yang kena buat satu hari satu malam, paling kuranglah 5 kali sehari. InsyaAllah mudah-mudahan dengan pengorbanan ini hari ini kita bawa kaki kita yang sama, nanti kaki kita tidak tergelincir di sirat. Kerana menurut Imam Syafi'i rahmatullah alaihi kata apa? Bagi tuan-tuan dan saya sama kita ni, kalau nak selamat nanti jumpa Allah. Di hari kebangkitan nanti kalau nak selamat jumpa Allah, kalau nak selamat. Maka dia kata apa di situ? Tunaikan hak sirata. Kalau nak selamat, tunaikan hak sirata. Apa hak sirat? Iaitu tuan-tuan disebut di situ, jangan tinggalkan solat fardu berjamaah. Jadi tempat yang bagus berjamaah di mana tempat azan diazankan, yang namanya masjid. Jadi alhamdulillah sebelum kita nanti buat satu pengorbanan di 10 Zulhijjah, 11 bulan 13 hari ni kita berlatih-latih buat pengorbanan untuk diri kita ni. Untuk kita sukakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tiba hari nahar kita menyukakan Allah juga. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, hari ni Allah dah pulangkan kepada kita. Pulangkan apa? Pulangkan beberapa sunnah yang kadang lama kita tinggalkan. Yang rasa lama dah 2 tahun ditinggalkan dah. Daripada 18 hari bulan 3 bulan 3 2019 kita tinggalkan, Allah kembalikan. Allah tak rasa gembira ke kita? Mula-mula kita dikejutkan dengan 3 orang aja datang, sedangkan dalam hadis yang lalu Allah suka kalau 4 orang itu, Allah suka 2 orang solat berjamaah berbanding 4 orang sembahyang seorang-seorang. Yang lalu lah Allah suka 4 orang berjamaah berbanding 8 orang seorang-seorang. Allah suka 8 orang berjamaah berbanding 100 orang sembahyang seorang-seorang. Nah, kita pernah ditarik nikmat itu, dikurangkan isi jemaah 3 orang, kemudian dapat 12 orang, dipulangkan, niat dipulangkan dah. Sekarang dah boleh ramai-ramai. Tak terkesan ke kita hari ini bila dipulangkan satu perkara baik ni? Nah, kita alhamdulillah. Patut bila dah dipulangkan tu dibagi peluang boleh ramai-ramai, datang ramai-ramai lagi. Sampai bila lagi? Kita semua dah nak balik dah. Nak balik mana? Nak balik barzakh sana dah. Nak balik dah barzakh. Lepas tu nak balik dibangkitkan, nak balik ditimbang, nak balik di mizan, nak balik di sirat, dan nak balik dah. Ni dibagi jalan-jalan balik mudah ni, kena rebut sekarang. Dah dipulangkan dah sekarang. Tak nak rebut peluang, ada ruang tak nak rebut peluang. Ada masa tak nak sebut kesempatan, ada masa ada nak tak nak rebut. Ada sehat tak nak rebut kekuatan dia untuk tuju ke tempat Allah Taala. Jadi anda dipulangkan, dan selepas tu kita dipulangkan lagi. Biarlah dalam bertiga tu masih ada satu sunnah lagi kita pegang, berjamaah dapat. Saf lurus kena jaga. Walaupun 3 orang. Macam mana nak jaga ya? Jarak tumit kanan antara orang kanan dengan kiri. Kita ya walaupun 3 orang, sunnah rapat dah tak dipulangkan, belum pulang lagi. Sekarang pun masih ada lagi yang tak nak ambil sunnah rapat yang dah dipulang, tak nak dikejar lagi. Kena raih sungguh-sungguh ni sunnah dalam sembahyangnya. Dalam hadis disebut kesempurnaan sembahyang dengan berjamaah. Anda tak ada nak cakap apa lagi dah. Sempurna sembahyang dengan berjamaah. Jamaah tu tak akan sempurna kalau tidak 2 cara ni. Adab bina je, dengan saf yang lurus dan rapat. Kalau tak sempurna berjamaah. Sempurnanya sembahyang dengan berjamaah, sempurna jamaah dengan saf yang lurus dan rapat. Lurus memang daripada asal dulu, 3 orang ke 5 orang ke 12 orang ke 40 orang ke, mesti kena jaga lurus.
Jadi hari ni kita dah dikembalikan rapat, ya Allah, yang kita tunggu-tunggu ni. Bila nak rapat? Bila dah rapat, nanti jemaah jadi ramai. Dulu masa jarak 1 meter, jemaah boleh isi masjid ni 10 orang ya. Bila dah rapat-rapat, takkan tak boleh isi 30 orang. Contohlah macam tu. Jadi hari ni jangan sampai di kalangan-kalangan kita yang melanggar adab ini. Adabnya apa? Bila diri sembahyang, kan Pak Imam dah cakap, lurus serta rapatkan saf. Ini sempurna berjamaah. Kerana saf yang lurus serta rapat adalah kesempurnaan solat berjamaah. Nak lurus bagaimana? Samakan jarak tumit antara kawan-kawan sebelah. Nak lurus, samakan jarak tumit dengan rakan-rakan sebelah. Nak lurus. Nak rapat, sekurang-kurangnya Nabi pun tarik sahabat yang tak rapat. Rapatkan bahu-bahu. Jangan berselisih bahu. Nanti berselisih nanti jadi berbantah antara kehidupan kita. Kerana tak nak rapat. Kenapa? Kalau dulu memang diizinkan. Sekarang dah tak ada musyaqqah. Dah tak ada satu yang menyusahkan untuk kita rapat. Dulu ada. Musyaqqahnya apa? Siapa rapat cepat mati. Tak. Salah tu. Itu berat tu kita nak tanggung. Jangan rapat cepat mati kan. Kita tak nak. Kenapa? Ada penyakit yang berjangkit. Di situ ulama kata sunnahnya apa? Sunnah jarang. Kenapa ambil sunnah jarang-jarang? Kerana bila penyakit berjangkit kena jauh-jauh. Itu pun ditakwilkan begitu. Tak apa, kita terima. Memang betul pun. Bila dah diputuskan jarang-jarang, kita jarang. Bila diputuskan rapat, kita kena rapat. Ini perintah. Jadi kembalikan semula sunnah rapat. Ini kita rapat-rapat. Jadi alhamdulillah. Kemudian, ini kalau kita tengoklah dalam saf sembahyang. Kan kalau lelaki, kalau perempuan tak apalah. Perempuan dia belakang dengan lelaki ni lebih daripada 3 hasta. Lebih 3 hasta senangnya. Kalau penuh saf tu ada perempuan, jangan dia masuk, jangan dia terus isi saf yang kelima. Contohnya saf yang keempat penuh lelaki, perempuan jangan isi saf kelima, dia kena isi saf ke-6. Sebab itu lebih kurang satu saf tu lebih kurang 3 hasta dah. Tapi sekarang kita perempuan alhamdulillah kat belakang sana. Jadi antara kita dengan kita, saf jarak kita 1 jengkal je. Antara tumit orang depan dengan kepala kita tu memang bagus 1 jengkal. Kenapa? Kerana bila ada yang batal sembahyang nanti, dia keluar lalu atas kepala kita. Bukan dia ambil tempat kita sujud, tak. Dia tak boleh. Haram dia melangkah, dia ambil kawasan sujud kita. Sedangkan kita dah ada sutra. Apa sutra kita tu? Guard line, dia punya line tu sutra kita. Sutra paling lemah. Sutra ni paling lemah ni yang ada ni, line. Sebenarnya kena letakkan tinggi sekadar 1 jengkal sutranya, ataupun dulu ditaruh tongkat, dipacakkan tongkat ataupun lembing depan dah masa sembahyang, supaya jangan ada orang yang ambil kawasan sujud kita. Kerana jatuhnya dahi itu kawasan saya, kawasan kita. Orang yang melalui kawasan kita hukumnya haram tu. Sampai 40 hari ibadahnya kata tak diterima, begitu pun kita jumpa kan. Jadi hari ni di atas kepala kita memang patut ada ruang. Kenapa? Nanti ada orang boleh lalu. Batal dia lalu, tak ada masalah. Dia boleh cari jalan keluar. Tepi pun ada ruang 1 jengkal kan, dia boleh keluar. Contoh begitu. Jadi hari ini kalau kita nak ambil itu antara makmum dengan makmum. Antara makmum dengan imam takkan 2 jengkal. Ataupun 1 hasta, ataupun 3 hasta. Ini 3 hasta untuk perempuan. Pemisah antara perempuan dan lelaki. Kalau lelaki tinggalkan 1 saf, dia bina saf lain, sedangkan saf depan kosong, makruh, dia tak dapat fadilat berjemaah pun. Ni yang sekarang ni, bagaimana keadaan imam pula. Sama juga dengan jemaah 1 dan jemaah 2, macam inilah sama lebih kurang. Cuma dibinakan itu jaraknya 1 jengkal. Kenapa? Nanti kalau di belakang imam tu sana ada batal, dia boleh keluar dalam situ, tak ada masalah pun. Sebab itu bukan kawasan sujud kita. Ini dah betul lah ni. Sebenarnya tuan, lain tempat pijak tu, itu lain kosong. Itu patut lain kosong. Nanti orang boleh lalu pun di situ. Ada orang sembahyang, dia boleh lalu pun. Kenapa? Memang itu bukan tempat sujud. Contohlah macam tu. Memang patut diadakan. Cuba rujuk kitab-kitab lain, kitab-kitab besar kita. Memang dia, sebab apa? Bila sana batal dia boleh lalu. Kalau tidak, nak lalu macam mana? Duduk dah termenung, tunggu sampai habis sembahyang. Jadi ini benda ni semua dah dikembalikan dah. Sini okey dah ni. Ni okey. Sangat betul. Tuan-tuan berkali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba
Tuan Haji Jufri, kita balik muka surat 6, kita balik. Ni kita baliklah semula. Kita balik kepada sunnah yang dah dikembalikan. Alang-alang ni berjamaah kan. Apa disebut tadi an Abi Mas'ud? Kalau kita hukum salat berjamaah kita ni, kita balik semula tak apa, muka surat 6. Ini perkara ni sebelum PKP dulu. Kita belajar, sebelum lagi. Kita dah pernah ulas ini sebelum PKP lagi. Sebelum 18 hari bulan 3. Minta maaf. Sebelum 18 hari bulan 3 2019, betul. Kita dah jumpa. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Apa yamsahu? Menyapu. Manakibana, apa dia? Bahu-bahu. Untuk apa tu? Nabi pun buat perkara ni. Sebab apa? Dia tak suka lihat saf yang tak rapat. Yamsahu manakibana fi solah. Di ketika nak mulakan solat, wa yaqulu, dan Nabi kata apa? Istawu wa la takhtalifu. Luruskan, jangan bengkak-bengkok. Luruskan. Ini kes apa yang kita awal-awal tak ditarik. Ini tak ditarik, tak boleh. Memang kita kena luruskan. Okey, nikmat ni tak ditarik oleh Allah, masih boleh lagi lurus walaupun dua orang makmum lah. Kalau satu je makmum, takhtalifu. Sebab makmum sebelah kanan imam berselisih, memanglah dua orang aja. Sebab itu Allah suka ramai. Istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Dan kalau kamu berselisih antara bahu, maka apa akan jadi? Samakan, kata oleh kamu, semua akan baris kamu. Jangan ada berselisih bahu, iaitu tidak sama antara bahu kamu, kerana itu dia, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, kerana perbuatan ini menyebabkan hati kamu semua tidak akan sepakat. Istawu, apa dia? Rapat-rapat, luruskan. Wala takhtalifu, kalau ikut mana ayat lah, jangan ada yang bengkak-bengkok. Fatakhtalifa qulubukum, maka kalau bengkak-bengkok maka akan menyebabkan semua kamu tidak sepakat, akan berselisih. Hidup kita selisih, tak sepakat nanti. Susah nak dapat satu hati. Sebabnya apa? Rupanya bermula daripada masjid. Sembahyangnya tak nak rapat-rapat. Yang ini bukan, ni tak nak tegak. Orang yang dewasa, okey, disebutkan waliyalini minkum ulul arhalam wan nuha thumma alladhi yalunahum. Dia kata orang yang dewasa dan berakal antara kamu hendaklah berhampiran dengan aku. Orang dewasa kita, yang dah baligh, yang dah tua lah, dekat-dekat lah, kejarlah saf depan, sini dekat dengan aku. Liyalini, kata Nabi, minkum ulul ahlam wan nuha. Sini orang yang dewasa, sini dan berakal, mari dekat, berada hampiran denganku, sini. Kemudian alladhi yalunahum. Kemudian baris berikutnya ialah kanak-kanak yang dah berakal, dah cerdik. Bolehlah kata-kata kalau kanak-kanak balik. Kemudian setelah itu dinyatakan sini, tak disebut dalam hadis tu, huntha. Kemudian itu yang terakhir sekali adalah perempuan. Dekat hadis ini hujung sekali sebab apa? Perempuan. Mana orang perempuan pun masih lagi dikendaki hadir berjamaah kerana kesempurnaan sembahyang. Tak salah kalau dia datang berjamaah, tidak salah. Namun hari ini yang salahnya apa? Tak nak rapat-rapat berjamaah. Yang salahnya apa? Tak nak lurus. Datang berjamaah salah ke? Tak salah. Yang salahnya tak nak rapat, tak nak lurus. Panas. Bukan perempuan, sama juga. Panas. Tak apa, panas berapa minit aja. Ni aircon lagi hidup kan. Kemudian itu tadi masalah lurus, yang memang tak ditarik nikmat lurus baris. Cuma kita yang tak nak raikan atas baris yang lurus. Kemudian itu hadis yang kedua, muka surat 7. Tak apa, ni kita balik semula, ni kita ngundur sebelum kita nanti pergi ke muka surat 49 sampai ke tempat kita.
Tadi Abi Mas'ud, ini Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar yang namanya Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufufa. Apa dia? Iaitu perbetulkan kedudukan saf-saf solat kamu. Aqimus sufufa, betulkan tu saf-safnya tu. Betulkan kedudukan saf-saf solat kamu. Nabi sebut. Dan wasuddul khalal, dan samakan kedudukan antara bahu-bahu. Samakan. Wahadhu bainal manakib. Itu dia. Wahadhu, dan samakan bainal manakib. Samakan kedudukan antara bahu-bahu. Itu kalau itu pada yang sebelah tadi, yang awal tadi, maknanya apa? Itu lurus. Samakan bahu-bahu. Itu lurus. Kemudian dia kata wasuddul khalal, dan penuhkan tempat-tempat yang kosong. Wasuddul khalal, penuhkan tempat yang kosong. Waliyanu bi aidi ikhwanikum. Nabi kata, dan berlemah lembut semasa mengajak saudara-saudaramu meluruskan saf solat. Sini betulkan ni salatan. Tumit tu tak sama tu, tak lurus tu. Bahu tak rapat tu, itu tak rapat. Kerana bahu tak rapat. Ada pendapat lagi dijelaskan, nak tanda sembahyang kita rapat, kaki kita berjumpa kaki kawan. Kaki kita tu, sebelah kaki kiri kita tu, kaki kita tu jumpa kaki kanan kawan. Kanan jumpa kiri, kiri jumpa kanan, kanan jumpa kiri. Itu lelaki, perempuan tak. Perempuan tak dipandang situnya. Nanti jadinya dia jadi sembahyangnya lari pada sunnahnya perempuan, dan dia jadi renggang kaki dia, jarak kaki dia. Dia kena rapat sedikit bukan banyak. Kemudian disebut wala tadharu furujatil lisyaitani, jangan sekali-kali kamu semua membiarkan ruang yang kosong. Wala tadharu furujatil lisyaitan, jangan sekali biarkan ada ruang kosong. Kerana apa? Kerana ia akan diisi oleh syaitan. Dan Nabi sebut, kita kata syaitan tak masuk masjid, masuk. Kadang-kadang kat masjid tu apa, ni tabung duit boleh hilang. Bukan orang tu. Kalau orang dia tak angkat tabung, dipikul potong-potong tak. Orang tak akan nak potong tabung duit masjid tak. Syaitan lah tu. Masuk, dia boleh masuk. Lebih handal daripada syaitan. Syaitan pun tak pernah ambil duit dalam situ. Kerana dia lebih handal daripada syaitan tu. Syaitan pun tak pandai nak motong-motong tu. Tak pandai dia. Tuan-tuan, di sini pun Nabi sebutkan, kena rapatkan. Kalau tak rapat, nanti tempat itu syaitan duduk. Bila syaitan duduk, itu yang jadi kekhusyukan kita, kena ragutnya dia tu. Tapi alhamdulillah, ya, kita datang berjamaah. Jadi insya-Allah dah markah penuh. Siapa yang markah penuh? Yang tak melakukan kerja-kerja makruh dalam sembahyang. Apa kerja makruh? Siapa yang hari ini membengkang-bengkokkan saf, dia buat kerja makruh lah tu. Ulama kata dia tak dapat pun ganjaran berjamaah, tak dapat pun. Sebab dia buat kerja makruh dalam bina saf. Siapa lagi yang buat kerja makruh? Orang yang diajak rapat, dia tak nak rapat. Dia buat kerja makruh. Begitu juga dia tak dapat fadilat berjamaah. Kerana apa? Dia bagi ruang untuk syaitan. Ini Nabi sebut dalam hadis jelas. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad sahih, hadis yang sahih. Riwayat Abu Dawud. Kerana apa? Furujatil lisyaitan, ni bahaya ni kita kata. Takkan dia ada syaitan, takkan kita ni dalam masjid dia boleh datang. Tak kan. Pun dalam hadis lain, kalau azan tu diazankan, syaitan akan lari hatta duratan, sampai dia terkentut-kentut larinya itu. Kemudian dia datang lagi. Memang itu kerja dia. Datang lagi buat apa? Dia nak ajak kita supaya jangan khusyuk. Dia datang lagi nanti. Tuan-tuan rujuk dalam hadis. Dalam kitab Muntakhabah Hadis ada, kitab Fadhil Amal Maulana Zakaria Kandahlawi itu pun ada sebut. Daripada kita ahya pun insya-Allah tu kita jumpa kat situ. Datang lagi dia. Memang kerja dia. Kerja apa? Bukan dia menyukakan kita. Kita tak pasal-pasal suka senyum sembahyang rupanya. Ingat minah. Ini semudah lebih dewasa tak ingat minah. Senyum rupanya, ingat cerita. Ingat cerita semalam tak habis. Duduk sembang depan pintu tak habis. Hari ni dia senyum. Syaitan dia kerja. Ini kesnya apa? Kerana soft tak rapat itu. Jangan ditinggal. Kemudian Nabi kata apa? Ini ancaman. Ini ancaman. Ancamannya apa? Man wasala safan wasalahullah. Sesiapa
yang merapatkan saf, maka Allah akan merapatkan hubungan dengannya. Maksud apa? Rahmat kasih sayang Allah mencurah-curah, Allah beri pada orang yang rapatkan saf. Rapatkan aja lah. Disebut kat sini. Mawassalah. Apa wassalah? Menghubungkan. Apa dihubungkan? Siapa yang rapatkan saf? Wassalahullah. Maka Allah akan hubungkan rahmat kasih sayang dengan dia. Subhanallah. Senang nak tarik rahmat kasih sayang Allah. Datang, duduk dalam sembahyang berjamaah, begitu. Rapat-rapat ikut saja, patuh je adabnya. Perkara ni semua kan saya sebut telah dikembalikan. Kita raihlah sebelum nanti ditarik balik. Mudah-mudahan tak ditarik balik. Dan disebut wa man qata'a. Ini ancam. Ini diancam bagi kita siapa? Ya, siapa yang suka memutuskan saf. Wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Dan sesiapa yang memutuskan saf, solah, yang ini tidak suka memenuhkan tempat-tempat kosong, nescaya Allah akan memutuskan hubungan dengannya, terjauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah. Jadi perkara ini makruh dilakukan. Makruhnya apa? Merenggangkan saf. Makruhnya apa? Membengkang-bengkokkan saf. Kita jangan jadi asbab orang lain jadi bengkok. Kita jangan jadi sebab orang lain jadi bengkok. Apa dia? Bila kita berada di depan imam, belakang imam, kita jadi paksi saf. Maka orang kanan akan lihat belakang, sebelah kanan kiri, sebelah kanan kiri. Tiba-tiba ada satu saf dia, tumit dia terlepas daripada line putih, daripada guard tu. Kawan sebelah pun ikut dia. Jangan kita jadi sebab. Sebab itu sangat perlu sebelum takbiratul ihram kita lihat saf, tumit kita berada di mana. Lihatlah, tak apa. Lihatlah. Tuan-tuan akan jumpa perkataan yang imam sebut. Lurus serta rapatkan saf. Kita akan jumpa. Sebab apa? Kalau dalam hadis disebut istawu wala takhtalifu. Istawu, luruskan. Kemudian itu jangan direnggang-renggangkan saf itu. Itu satu kerja, satu perkara. Lagi satu, dalam sembahyang kita ada. Mungkin ini kita rasa biasa. Tapi perkara ini luar biasa kan? Kita berjamaah. Rujuk dalam kitab Hidayatus Sibyan. Nama kitab Hidayatus Sibyan. Orang solat berjamaah yang dapat markah penuh, nak penuh payah juga ni. Jadi kena jaga. Tadi tentang saf rapat dan lurus. Ini kita imam dijadikan untuk diikuti. Tetapi kena ingat di peringkat mana cara kita mengikut imam. Memang bacaan yang semua okey. Dalam perbuatan, pernah tak berlaku pada diri kita? Imam sujud, imam rokok. Imam belum sempurna rokok, kita dah pergi rokok. Itu jaga-jaga. Makruh. Terujuk kitab Hidayatus Sibyan, makruh kan? Kenapa kita nak berlumba-lumba nak mengikut imam tu? Kita kata imam kan kena ikut. Tak. Memang ikut, tapi cara, teknik ikutnya. Kaedahnya macam mana? Imam dah sempurna rokok, baru kita pergi rokok. Itu sebenar dia. Bukan imam pergi ke rokok, kita ikut sama. Tuan-tuan, kita nak buat perkara rukun itu setelah imam betul-betul duduk di rukun itu. Apa maksud duduk di rukun itu? Imam dah sempurna di rukun itu. Kita nak rukuk sama-sama kita. Bukan kita rukuk bersama imam pergi rukuk, tak. Imam dah sempurna rukuk tu. Apa tanda sempurna rukuk imam? Tangan dia jejak lutut. Kita tak payah tengok dah jejak ke belum. Dah jejak ke belum. Tak payah tengok lutut dia. Susah daripada belakang nak tengok lutut. Lagi saf kita rapat. Tanda dia sempurna rukuk kan, senang je. Tangan dia dah pegang lutut. Itu sempurna, baru kita boleh pergi rukuk. Macam mana kita nak tengok dah tangan dia dah pegang lutut ke belum? Tak ada. Kita baca takbir intiqal dia. Itu ikutan kita. Tanda dia dah sempurna rukuk, bila takbir dia dah berhentilah. Allahu Akbar. Bila dah habar tu, dia dah sempurna rukuk lah. Kita pun rukuk. Orang belakang dia mungkin nampak. Orang lagi belakang, itulah yang kita nak baca. Takbir intiqalat. Namanya pun takbir mengiringi rukun. Sebab itu imam mengiringi rukun dia, Allahu Akbar. Kita tahu, dah sempurna. Masa kita rukuk, kita belum boleh iktidal lagi. Tapi kalau kita nak iktidal dulu, imam masih rukuk, kita nak iktidal dulu boleh. Tak, bukan kata tak salah, makruh hukumnya. Sembahyang yang sah. Boleh. Tapi kita nak cari yang sempurna, imam iktidal. Mana kita nampak? Kita sedang rukuk.
Kita sedang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita sedang baca. Macam mana kita nak tahu imam dan i'tidal? Kita dengar dia punya tasmi' dia. Dia punya lafaz puji dia. Sami'allahu liman hamidah. Dah tu dah tegak lah tu. Bila hamidahnya dia, marilah kita sama-sama sami Allah juga. Barulah kita lepas juga tangan daripada lutut kita. Sami Allah juga. Imam belum hamidah lagi kita dah naik. Imam belum sempurna qiyam untuk tamak nina, i'tidal, kita dah naik. Rukuknya makro. Bukan haram, makro je. Sembahyangnya sah. Tapi bila kata makro lagi dalam berjamaah, gugur. Maknanya tak dapat ganjaran pahala berjamaah. Amatlah rugi kan. Rugi. Jadi sama-sama kita. Ini perkara yang tadi tentang, ialah saya dah sentuh tentang saf, tentang bina saf. Di mana jarak antara kita? Contoh, di mana jarak antara dahi makmum dengan imam? Contohlah. Yang terbaiklah yang terbaik. Ini kalau imam nak ujung sana pun tak apa. Sah, kita dalam bangunan kan. Imam buat sejadah sana tu, ujung tu tembok tu. Dalam mana? Dinding tu. Tak apa. Boleh. Tapi yang afdal. Yang afdal, dan memang kita ruangnya dan memang kita ni tak ada apa halangan pun untuk buat perkara tu. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat dikasihi Allah Ta'ala. Nak rukuk, nak sujud. Kita nampak imam sujud. Nampak? Orang depan, orang belakang. Sebab itu perlu berjaga-jaga. Dengar takbir intiqalat dia tu. Siapa yang imam dahi dia belum lagi jatuh sempurna sujud, kita dah pergi sujud, perbuatan tu makruh. Tak, saya ulanglah, rujuklah nama kitab tu, kitab Hidayatus Sibyan. Kita menyatakan imam belum jatuh kepala, kita dah pergi, makruh hukumnya kan. Biarkan dia jatuh dulu. Biar imam berada di kedudukan rukun tu dulu. Apa kedudukan rukunnya? Sujud. Dah sempurna di kedudukan tu, baru kita pergi sujud. Macam mana nak tahu? Nak tahu takbir intiqal dia. Sebab takbir ni sunat, tapi penting bagi makmum. Penting. Bagi kita penting dengar tu. Sayang hari ni kalau kita sembahyang, imam pergi rukuk, kita pun kejar dia. Imam i'tidal, kita pun kejar dia. Imam sujud, kita pun kejar di belakang. Tak, jangan. Gambarannya mudah je. Imam dah berada di kedudukan rukun itu, baru kita pergi. Kemudian kita sujud. Untuk imam duduk antara dua sujud, macam mana kita nak tahu? Kita nak jengah dah betul tak? Tidak. Tanda dia takbir intiqalatnya. Kan imam sebut Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar tu dah habis, maknanya sempurna lah tu. Duduk antara dua sujud dia sempurna lah tu dah. Barulah kita angkat kepala sama. Ini yang sebenarnya. Imam itu diikuti. Ikutnya macam mana? Dia telah sempurna di kedudukan rukun, baru kita ikut. Begitu juga daripada sujud kedua untuk naik ke rakaat kedua. Sujud kedua rakaat pertama untuk naik rakaat kedua. Berapa ramai yang telajak dulu? Bukan dipotong, dia tak potong. Imam belum lagi diri qiyam sempurna, dia dah pergi naik angkat kepala daripada sujud. Sebenarnya hukum dia makruh. Sembahyangnya sah. Mudah-mudahan fadilah berjamaah dia dapat. Itu jaga-jaga. Kenapa? Macam mana kita nak tahu imam dah qiyam? Ini kita sedang sujud kedua ni. Rakaat pertama. Kita sedang sujud kedua rakaat pertama. Imam nak naik rakaat kedua. Macam mana kita nak tahu yang imam dah sempurna berdiri? Takbir intiqalat dia. Takbir dia kan panjang. Imam kita dia sempurna kedudukan. Angkat kepala. Allahu Akbar. Bila dia sempurna bar tu, itu dah diri betul lah tu. Kita pun angkat. Baru betul. Bukan imam masih Allah, kita pun jaga Allah juga, tak. Sebab itu jangan, ialah bagi kita lah, jangan pandang remeh lah masalah. Subhanallah. Dia semua tu ada dia punya adab dan tertib dia. Berjamaah tu satu adab. Adab apa? Berjamaah tu adab sembahyang. Adab sembahyang waktu ni, sembahyang fardu waktu, adabnya berjamaah. Dalam berjamaah tu ada adab-adab yang jangan tinggalkan. Bila kita kumpul bina saf, ada adab bina saf. Bila sembahyang, kita nak melakukan perbuatan sembahyang, ada adab dalam buat perlakuan sembahyang bagi makmum imam. Subhanallah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun dikira akhir sekali salam. Akhir sekali salam. Salam kita tak sah kalau imam belum wakaf huruf mim yang pertama. Imam baru assalam.
kita pun as juga. Ini sebenarnya yang ini terus tak sah, bukan makruh, terus tak sah. Imam baru assalamualaikum, mim belum tutup lagi, kita pun dah as juga. Ini tak sah. Sembahyang kita tak sah. Sebab lafaz salam memang sah lah, dia kena habis dulu. Imam dah habis dulu tu, baru kita dah habis salam. Sekurang-kurangnya assalamualaikum pada salam pertama. Warahmatullah dah panjang tu, mana dah ada tambahan. Subhanallah. Ini sembahyang. Jadi dituntut bagi kita bagi salam bila? Bila lepas salam kedua, tengok. Selesai dulu salam imam, baru kita bagi salam. Begitulah juga dengan perbuatan-perbuatan. Imam dah betul pada rukun itu, kita pergi. Imam dah betul pada rukun rukuk, kita rukuk. Imam dah betul pada rukun i'tidal, kita i'tidal. Imam dah betul pada rukun sujud, kita sujud. Bukan imam belum sampai pada sujud, kita dah follow belakang. Boleh, tak salah pun. Tuan-tuan, kalau kita dah baca Fatihah, dah habis solat isyak tu kan, rakaat ketiga, imam jenis baca Fatihah walaupun dia berlagu tu, Bismillah, oh berlagu pula tu, dia seorang, dia rakaat ketiga, kita mana dengar kan, dah dia tak habis-habis Fatihah dia. Tuan-tuan boleh rokok dulu, tunggu dekat rokok, lambat buat imam, kita rokok dulu, semua rokok, imam seorang habiskan Fatihah, tak apa, sah sembahyangnya, tinggal satu rukun je. Kemudian tu imam rokok, kita i'tidal. Kita dengar dia sebutkan Allahu Akbar, dia rokok, kita pun sami Allah, kita i'tidal, tak apa, sah sembahyang. Jangan imam belum rokok kita dah i'tidal, itu terus batal, mendahului dua rukun. Boleh tuan dulu, tapi teruk sangat. Tak, kita sekarang itu memang nampak salah, tapi yang kita tak perasan pada salahnya hari ini, kita buat sesuatu rukun itu sedangkan imam belum sempurna di rukun itu. Ini kat sini kalau jumpa imam belum i'tidal, dia dah i'tidal, imam belum sujud, dia dah sujud, Tuan Haji Jufri lantik jadi imam je. Imam belum bagi salam, dia dah bagi salam. Imam belum sujud, dia dah sujud. Imam belum duduk antara duduk sujud, dia pun dah duduk. Dah sujud, ni dulu ni terus ambil nama je, jadikan imam je. Jadikan, lantik dia jadi imam satu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak tanyalah, Tuan Haji, kita buka muka 8. Ini kebetulan ni, benda yang dah diberi. Berpandukan pada hadis tadi. Dalam kitab Hukum Hakam Solat Berjamaah, muka surat 8. Dia kata apa? Kita tengok. Okey. Dalam hadis pertama tadi, hadis daripada apa? Abi Mas'ud dijelaskan tentang rapat. Tentang lurus. Tentang rapat. Kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahawa saf solah yang tak lurus, yang hari pertama tadi, Abi Mas'ud kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, janji apa? Bahawa saf yang bengkang-bengkok akan membawa kepada perselisihan dalam masyarakat Islam, bukan dalam jamaah ya kan. Saf kita jadi asbab, ahli jamaah jadi asbab masyarakat tak bersatu. Salah kita pula. Kalau gitu jangan pergi jamaah, jangan, kena berjamaah. Jadikan pula sebagai asbab masyarakat kita bersatu hati. Jangan jadikan sebab tak bersatu, berpecah belah. Kenapa masyarakat luar berpecah belah? Kerana kita hari silap kita, saf kita bengkang-bengkok. Dia nanti bukan luar, dalam punya pengurusan masjid pun akan jadi bengkang-bengkok. Jiran sebelah hidup akan jadi bengkang-bengkok. Tuan-tuan, orang yang jiran dengan masjid, dia tak boleh datang dengan masjid, tak boleh ke masjid, tapi pengurusan masjid, cara sembahyang berjamaah masjid, ini roh masjid ni akan menular masuk ke hati-hati dia, dia datang ni. Perbetulkan dalaman. Begitu. Nabi kata, persediaan akan berlaku dalam masyarakat. Dan hadis kedua tadi, hadis kedua yang dibacakan daripada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, tentang apa tu? Dan kedua pula, Rasulullah menjanjikan saf solah yang tidak rapat, renggang. Saf solah yang tidak rapat. Ini bukan untuk lelaki saja ni, untuk perempuan yang datang berjamaah. Kena prihatin dalam masalah ni. Nabi kata, hadis kedua daripada Ibnu Umar, saf solah yang tidak rapat akan membawa kepada putus hubungan dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, nak tanyalah, dua janji buruk ini sebenarnya
sudah cukup untuk menghancurkan umat ini jika ianya terlaksana. Dua janji buruk ni. Janji buruk apa? Akan berlaku perselisihan dalam masyarakat. Janji buruk apa? Putus hubungan dengan rahmat kasih sayang Allah. Dua ni sebenarnya sudah cukup lah, kata Nabi. Cukup apa? Sudah cukup untuk menghancurkan umat ini jika ianya berlaku. Jika ianya berlaku. Tonton, orang Islam sekarang dah tak berapa dihormat lah. Tak berapa, dah tak disegani lah. Bangsa lain, agama lain sibuklah nak menghancurkan Islam. Kerana apa? Kerana orang Islam sendiri mencari jalan untuk dihancurkan. Tadi apa Pak Imam baca satu ayat tu? Wa ma zalamuna. Ayat tadi tu. Imam kata, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ayat tadi tu. Allah kata apa? Wa ma zalamuna. Aku ni, aku tak nak zalimkan, aku ni bukan nak menzalimi kau, bukan. Walakin kanu, tetapi engkau, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Engkau memang cari kena zalim. Tadilah tu Pak Imam baca ayat. Apa ya? Sebelum tu dia cerita tentang makan tadi tu. Ayat tu tadi cerita tentang makan berrezeki yang halal. Kita makan yang haram. Begitu juga dengan ibadah sembahyang dan ibadah-ibadah lain. Allah wala wa ma zalamuna. Aku tak zalimi, bukan aku ni zalimi manusia ni. Aku jadikan hamba, aku tak. Walakin kanu, tetapi dia ni semua sekali lah. Anfusahum yadhlimun. Dia memang cari untuk dia zalimi, ataupun senang kata dia menzalimi diri dia sendiri. Jadi hari ini, kalau dalam masalah sembahyang, kita rupanya yang cari jalan meruntuhkan kita. Dan kalau kita lihat bawah lagi, ini kita ulangan tuan nanti, kita ulangan sikit ya. Apa yang perlu difikirkan ialah, apakah sekarang kita sama-sama saksikan. Apakah yang perlu difikirkan? Apakah kedua-dua janji buruk itu sudah tertimpa? Apakah kedua-dua janji buruk itu dah tertimpa atas masyarakat kita atau belum lagi? Belum lagi lah kita kata, belum lagi. Kalau belum lagi, bengkok-bengkok rasaf. Nanti dia tertimpa, ataupun sekarang dah tertimpa. Tuan-tuan, orang Islam ni tak pernah menyakiti orang kafir. Kat mana-mana kita pandanglah, kejam mata pandang negara mana lah. Kalau dipimpin orang Islam, tak ada satu orang kafir pun dianiaya. Tapi bila orang kafir memimpin, tengok negara jiran lah, habis orang Islam. Kenapa? Salah satunya, orang Islam tinggalkan kehendak Allah, tinggalkan sunnah yang Nabi bawa. Orang Islam suka-suka sewenang-wenang tinggalkan solat fardu secara berjamaah. Ini solat fardu berjamaah ni perkara yang sangat cepat tarik rahmat kasih sayang Allah, sangat cepat. Tapi hari ini mari kita berkira-kira berapa ramai kampung kita yang dapat tarik rahmat Allah cepat. Kita tengok bandar kita, satu bandar Muar. Satu bandar Muar, berapa ramai? Satu Johor, berapa ramai? Satu Malaysia, berapa ramai? Berapa ramai yang nak tarik rahmat kasih? Satu dunia. Berapa ramai? Nisbah lah, kalau kita pandang nisbah. Berapa ramai yang suka hari ni buat satu pengorbanan, Allah panggil, dia tinggalkan rumah sementara untuk bekalan rumah dia nanti selama-lama. Berapa ramai? Jadi sangat-sangat penting lah. Jadi adakah belum berlaku sekarang ni soft bengkok, soft tak rapat? Dah berlaku belum? Kalau dah berlaku, kita tunggu je dah. Memang patut pun kita cari jalan untuk kita disusahkan. Di mana terbentuknya? Bermula jalan kemudahan untuk kita umat Islam. Bermula di inilah tempatnya. Mungkin semalam kat Batu Lima pun sebut. Tuan-tuan, kena jagalah. Sebab ini jantung masjid ni, jantung kampung. Bila jantung bagus, isinya tu bagus, jantung tu, dia saliran darah tu, pam dia bagus, dia akan jalan bagus. Ini jantung darah kita. Begitu juga kalau kampung ni pengurusan bagus, dia akan bagus pengurusan sekeliling. InsyaAllah dia punya kesan, dia punya roh dia. Juga macam satu jana kuasa lah, generator kan. Kalau enjin tu bagus, api yang pergi ke rumah, kerana semua bagus. Kalau tidak pelap-pelap, gelap, kita tutup, menaikkan kepala, tutup terus. Kenapa? Kerana tak bagus generatornya, tak bagus induk tu. Itu tuan ni lah dipandang dari segi pengurusan. Kita alhamdulillah lah. Dia tadi kalau cerita dalam masalah soft,
Ini tuan-tuan sedang hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita lihat. Dia sebut lagi, untuk menjawab persoalan ini marilah kita tinjau bagaimana keadaan umat Islam masa kini. Kita dapati keadaan umat Islam kini amat menyedihkan. Di sana sini umat Islam hidup dalam kehinaan, sama ada penghinaan daripada musuh maupun kerana kebodohan sendiri. Bodohnya sendiri tak nak cari kebaikan. Mereka hidup berpecah belah dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentinglah diambil perhatian dalam masalah saf bermulanya untuk hari ini. Siapa inilah kita yang Allah Taala pilih? Inilah kita yang Allah Taala pilih. Inilah. Pilih untuk apa? Untuk supaya kita laksanakan rapat. Pilih apa? Untuk pilih supaya kita laksanakan lurus. Supaya kita semua hidup berkasih sayang, bersatu hati. Dia punya kesan ni kat luar sana. Supaya apa lagi? Supaya kita semua satu kampung dapat rahmah Allah mencurah-curah, kasih sayang Allah. Dan kita lihat, kita balik muka surat 49 dan habis dah. Apa di sana? Berjamaah juga. Bilangan jamaah sedikit di masjid afdal berbanding ramai di rumah. Bilangan jamaah sedikit di masjid afdal berbanding ramai jamaah di rumah. Kita tengok pendapat ni, pendapat. Kita nak ambil yang mana nanti? Sekiranya di masjid itu juga ada jamaah, tetapi hanya bilangan jamaahnya sahaja yang kurang berbanding jamaah di rumah, maka dalam hal ini ada perbezaan pendapat. Beza-beza, bukan satu pendapat tak. Bila beza kita lihat, ada perbezaan pendapat ulama mengenainya. Berkata penyusun Fathul Mu'in, menurut Al-Imamu Al-Azra'i dan ulama-ulama yang lain darinya, lebih afdal solah di rumah. Dia pegang, dia kata ini solah dekat rumah ada 100 orang, solah di masjid cuma 2 orang contohnya. Okay. Mengikut Al-Imam Al-Azra'i dan ulama-ulama lainnya, ramai ulama, bila dua pendapat kita tengok, kerana ada pendapat mengenainya. Kata adalah afdal solah dekat rumah kerana jamaahnya ramai. Ikut hadis, apa bukti bahawa sembahyang jemaah ramai itu lebih afdal? Yang lepas kita dah baca, 2 orang berjamaah, yang tadi pun dah baca, lebih Allah suka berbanding 4 orang seorang-seorang. Akan lebih ramai 2 orang berjamaah. Kemudian nak yang ramai lagi, 4 orang berjamaah. Berjamaah tu dia berjamaah lebih afdal, lebih Allah suka berbanding 8 orang seorang-seorang. Kan lebih ramai berjamaah, 8 orang seorang-seorang. Lebih Allah suka berbanding 100 orang, 8 orang berjamaah, minta maaf, 8 orang berjamaah lebih afdal, lebih Allah suka berbanding 100 orang seorang-seorang. Jadi di situ berjamaahnya itu ramai. Jadi di sini di rumah ramai, di masjid kurang. Disebutlah ulama ni, ya, nyatakan adalah lebih afdal solah di rumah. Belum habis. Bagaimanapun menurut Al-Imam Ibn Hajar bahawa pendapat yang lebih aujah, iaitu pendapat yang lebih kuat, lebih terpilih, ialah sebaliknya. Sebaliknya apa? Walaupun dekat rumah ramai, dekat masjid sikit, afdal di masjid. Di situ lain pula dia kata afdal di masjid. Kerana apa? Dalam hadis disebut ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta dekat dunia namanya masjid. Tak ada pejabat-pejabat ke rumah-rumah ke, tak ada. Jadi tempatnya itu hari ini namanya masjid. Kena hidupkan masjid itu, ramaikan. Kenapa pilih ramai di rumah? Yang ramai di rumah tu marilah kita tinggalkan seketika, buat satu korban seketika. Imam Ghazali kata apa tuan? Dulu apa pernah sebut? Kerjalah, kerja, cari kehidupan, kerja. Tapi jangan lupa lepas kerja tu balik, cari kehidupan, kemudian balik. Balik tu tanya balik rumah ke apa? Bukan, balik ke masjid. Untuk apa? Untuk ibadah tu di masjid tempatnya. Balik masjid. Okey, ini pendapat dah. Imam Ibn Hajar kata yang lebih afdal ialah di masjid walaupun sedikit bilangannya. Lebih afdal lagi solat di masjid walaupun kurang bilangan jamaahnya. Ini adalah kerana maslahah tuntutan masjid. Kerana tuntutan masjid dan tempat yang afdal, yang tu lebih utama, kan, berbanding maslahah kewujudan di rumah.
Jadi untuk masalah kerana ramai yang walaupun ramai, tetapi masalah apa? Masjid tempat utama, maka dahulukan masjid. Sebab apa? Kalau kita lihatlah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18 yang biasa kita dengar, begitu sekali Allah Ta'ala janjikan bagi siapa-siapa yang hari ini ada hatinya terpaut dengan masjid, disebut innama ya'muru masajidallah, kata Allah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Allah sebut man amana billahi wal yaumil akhir, inilah orang yang beriman kepada Allah, kata Allah, dan orang inilah yang beriman kepada hari akhirat. Apa kerja dia? Wa aqamas shalah, kerja dia dirikan sembahyang. Dan apa lagi kerja dia? Wa ataz zakah, kerja dia keluarkan zakat. Inilah orang walam yakhsha illallah, dan dia tak takut hanya kepada Allah. Hari ni kalau dipanggil tak datang, kita malulah tuan-tuan, malu kita. Takutlah dipanggil. Kalau kita dipanggil, tuan kita panggil, kita tak datang, kita rasa takut kita patutnya, malu kita. Tapi hari ni lah kita alhamdulillah rasa malu kita. Allah campakkan dalam hati rasa malu kalau tak datang. Ini dipanggil subuh tak datang, malu kita dengan Allah. Bukan tak boleh, kecuali kalau sakit ataupun takut, tak apa. Sakit, takut ataupun sebagai-bagai yang lepas yang kita dah tahu, perkara yang menyebabkan tak datang tak apa. Jadi hari ni kalau kat rumah ramai, pendapat pertama kata sembahyang kat rumah, kerana jemaah masjid sikit, itu afdal pada ramainya jemaah. Dan hari ni kalau hari ni walaupun sikit, sembahyang dekat masjid, itu afdal tempat dia. Nak kita nak afdal ramai kena afdal tempat, tapi di sini disebutkan yang afdal adalah tempat dia. Lagi pula hari ni sembahyang di rumah berjamaah ramai-ramai, tiba-tiba di masjid kosong, yang ramai-ramai pun tidak terlepas daripada dosa kerana meninggalkan jemaah masjid. Sungguh disebutkan semua sembahyang dekat rumah, masjid kita kosong subuh, satu kampung dosa yang tidak diampuni oleh Allah kerana meninggalkan jemaah. Dua je datang tak apa, dua datang salat berjamaah, yang lain bukan diampun, tak diampun, tetapi tidak berdosa. Kebeza. Dua orang saja sembahyang subuh hari ini masjid berjamaah, satu kampung bukan diampun, tak, dia tidak berdosa. Kerana apa tidak berdosa? Kerana telah terlepas fardu kifayahnya oleh dua orang. Tapi kalau kosong subuh ni, kosong zuhur contohnya, maksudnya satu kampung dosa yang tidak diampuni. Istighfar banyak-banyak, taubat banyak-banyak. Kerana apa? Kerana saya tak dapat solat berjamaah sehingga masjid kosong. Kenapa buat macam itu? Kerana belajar hukum solat berjamaah fardu kifayah. Orang lain dah buat, aku tak payah. Semua anggap sama. Besok orang dah buat, aku tak payah. Orang dah buat, aku tak payah. Orang dah buat, aku tak payah. Semua tak datang. Macamlah nak pergi tawaf dekat Mekah. Kita pergi lepas Isyak, tak ada tempat tawaf. Kita bincang nantilah pukul 1 ke pukul 2 kita pergi. Orang tak ada ni, kurang. Rupanya 1, pukul 1 pukul 2 orang kurang. Pukul 1 pukul 2 orang kurang. Pukul 1 pukul... Rupanya semua ambil pukul 1 pukul 2. Semua. Besok kita kata, tak boleh ni pukul 1 pukul 2, tak boleh ni. Kita ni lah buat tengah hari lah lepas zuhur. Panas orang semua tak nak kan. Jadi kita lepas zuhur. Rupanya semua sepakat. Semua, malam tadi pukul 2 tak boleh, lepas zuhur lah orang kurang. Lepas zuhur orang kurang. Rupanya semua orang tawaf lepas zuhur. Tuan-tuan. Jadi sama dekat kampung, tak apalah tak payah datang. Orang lain dah ambil tanggungjawab, tak apalah tak payah datang. Orang lain ambil tanggungjawab. Sampai bila lah kita nak letakkan tanggungjawab pada orang lain? Kita kata, orang kampung, sampai bila kita nak letakkan tanggungjawab berjamaah kepada orang lain? Kita lah ambil tanggungjawab dengan Allah ni, patutnya gitu. Tentang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, inilah mengajak kepada kita hari ini jaga-jaga dalam masalah solat. Sebab disebutkan hari ini nak pilih mana-mana pun kita buatlah tempat, buatlah masjid sebagai tempat pilihan kita untuk kita tunaikan solat fardu berjamaah. Macam tadi saya sebutkan, Imam Syafi'i kata apa? Tuan-tuan dan saya mudah-mudahan orang yang selamat. Sebab apa? Siapa-siapa yang nak selamat di hari kebangkitan untuk jumpa Allah, tunaikan hak apa dia? Sirat. Apa hak sirat itu? Iaitu salah satunya, jangan tinggalkan solat fardu secara berjamaah. Kenapa dia kata begitu? Kenapa? Kerana pergi berjamaah perlukan pengorbanan, satu tapak per satu tapak, satu tapak. Esok sirat, satu tapak ke satu tapak, satu tapak. Biar tuan-tuan dan saya kita tergelincir jalan ke masjid di dunia ni, tergelincir, bangun pergi lagi, gelincir lagi, bangun pergi lagi. Esok di mahsyar Allah mudahkan sirat, tak tergelincir. Sebab itu tuan-tuan kasih Allah Taala, dalam hadis yang lain disebut, orang yang jaga solatnya sungguh-sungguh, yang keempat dia tahu kasih itu apa? Yamurru ala sirati kalbarqa. Orang ini Allah bagi dia peluang lalu titian sirat pantas macam kilat.
Imam Syafi'i kata, tunaikan hak sirat. Dalam hadis, siapa jaga sembahyang, Allah bagi mudah lalu titian sirat pantas macam kilat. Yang kelima dalam hadis tu, apa dia? Yadkhulul jannah bighairi hisab. Allah bagi. Nabi sebut, orang yang jaga sembahyang, jaga tuan, berjamaah lagi jaga, subhanallah. Yang kelima apa? Masuk surga dengan hisab. Yang ketiga, apa yang ketiga? Disebut dalam hadis tu, yu'tihillahu kitabahu biyamini. Allah beri nota catatan amal dengan tangan kanan. Yang ketiga, kita naik yang kedua. Apa yang kedua? Yarfa'u anhu azabal qabr. Allah angkat azab kubur. Kita naik yang pertama. Yang pertama, orang yang jaga sembahyang sungguh-sungguh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yarfa'u anhu dhaikil aish. Allah akan angkat kesempitan hidup. Satu mula-mula itu. Syarat apa? Jaga 5 baik-baik. Syarat dia 5 ni jaga. 5 waktu ni lagi bagus berjemaah. Saya ulang daripada atas ke bawah. Apa dia? Jaga 5, Allah bagi 5. Jaga sungguh-sungguh, Allah bagi 5 ni. Apa 5? Yang pertama, yarfa'u anhu dhaikil aish. Allah angkat sempit hidup dia. Insya-Allah hidup dia tak sempit. Dunia akhirat tak sempit lah. Yang kedua, yarfa'u anhu azabal qabr. Allah angkat azab kubur. Patut kena azab, patut. Tapi dengan rahmat kasih sayangnya Allah, dulu pengorbanannya banyak untuk Allah, banyak untuk aku. Engkau suka aku, engkau menjukakan aku, akan sukakan kau. Apa dia? Allah akan angkat azab kubur. Yang ketiga, yu'tihillahu kitabahu biyamini. Nota catatan tangan amal, tangan akan dapat melalui tangan kanan. Yang keempat, yamurru ala siratikal barka. Allah bagi peluang tuan-tuan, puan-puan dan saya mudah-mudahan lalu titian sirat pantas macam kilat. Dan yang kelima, masya-Allah, yadkhulul jannata bighairi hisab. Allah bagi kita peluang masuk surga, masuk tanpa hisab. Siapa mereka? Orang yang jaga sungguh-sungguh sembahyang 5 waktu, dia jaga sungguh-sungguh awal waktu, dia jaga sungguh-sungguh berjamaah sungguh-sungguh di mana tempat azan diazankan. Satu, jaga 5 waktu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya macam mana? Sungguh-sungguhnya berjamaah awal waktu. Jaganya sungguh-sungguh 5 waktu. Sungguh-sungguhnya awal waktu. Sungguh-sungguhnya berjamaah. Sungguh-sungguhnya di mana tempat azan diazankan. Baru dapat betul-betul, insya-Allah. Jaga 5, dapat 5, mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, kekuatan, kemampuan untuk kita terus dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ada kejayaan. Insya-Allah kejayaan menunggu kita di hadapan sana. Mudah-mudahan pengorbanan tuan-tuan dan pengorbanan kita ada nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi satu pengorbanan, hari ini dah 29, lebih kurang lagi 8 hari. 8 hari ada peluang. Siapa-siapa yang ada kekayaan, siapa-siapa yang ada kemampuan, jangan disembunyikan. Gunakan kemampuan, gunakan kekayaan, gunakan kelebihan harta yang ada, korbankan harta itu untuk sukakan Allah. Allah akan tanya, apa amal daripada harta? Bukan Allah tak tanya harta tak. Apa amal daripada duit? Tuan-tuan, saya nak tutup. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan." Siapa yang bagi diri dia? Siapa yang bagi diri dia ada sa'ah. Apa dia sa'ah? Ada masa yang lapang, ada rezeki yang luas. Di ketika nanti sampai hari nahar 10, 11, 12, 13. Siapa yang ada rezeki yang luas, kemudian dia sembunyikan. Dalam hadis itu tak kata dia sembunyikan. Dia kata apa? Walam yudahi. Dia tak pun buat korban. Siapa yang ada rezeki yang luas, walam yudahi, dia tak nak buat korban, dia sembunyikan dah rezeki itu. Orang pun tak tahu. Siapa tahu? Orang pun tak tahu. Kalau aku ada duit, orang pun tak tahu. Langsung dia tak nak buat korban. Nabi kata apa hari itu? Yang lepas, fala yaqrabanna musallana. Tak payahlah tuan-tuan, orang ini kata Nabi, kau jangan dekat dengan tempat sembahyang aku. Jaga-jaga. Jadi untuk 1443 ni, buatlah pengorbanan, iaitu sembelih korban sekurang-kurang satu rumah seorang, insya-Allah. Nanti tahun depan Allah sukakan kita. Kita letak duit kita, ni 10,000, 5,000, belum tentu lagi duit tu boleh laku. Untuk 1444 hijrah akan datang, belum tentu laku. Ni sementara laku tuan-tuan, kita gunakan duit tu untuk apa? Buat pengorbanan. Apa nilai dia? Kerana Allah Taala apa? Lihat apa korban kita pada yang kita suka, duit. Maka duit tu korbankan. Allah lihat Nabi Ibrahim, dia suka siapa? Sayang siapa? Sayang Nabi Ismail, korbankan. Masa baru lahir, dia sayang siapa? Sayang kanak-kanak yang baru lahir, isteri. Hantar kat Mekah. Hantar sana hantar.
13-14 tahun jumpa. Baru sayang, baru suka. Suka siapa? Ni yang suka korbankan. Jadi tuan-tuan, ini kita buat satu pengorbanan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya. Terima tuan-tuan, puan-puan. Barakah duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa mak bapak kita insyaAllah. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya.